Okay, Assalamualaikum kepada you all yang baru je bersama dengan Lin. Kita bersama dengan Ustaz Fakhrul UNIC. Kita nak borak-borak santai sahaja hari ini. Apa je soalan-soalan korang nak tanya dekat Ustaz. Apa-apa je yang berkaitan dengan Ramadan, silakan. Okay, jadi kita mulakan dengan soalan pertama. Boleh Ustaz? Boleh. Santai-santai lah soalan, insyaAllah. Macam mana cara sembahyang dan berpuasa untuk negeri yang tak ada siang, tak ada malam? Okey, kalau negara-negara yang mungkin dia tak ada siang dan malam, macam contohnya di mana? Di kutub utara ke kutub selatan kot. Kan ada negara yang mungkin dia masa peredaran bumi tu dia tak dapat waktu malam ataupun siang. Jadi negara-negara ni ulama ada khilaf. Saya rujuk kepada sahabat saya Pius Salman. Dia kata ada setengah ulama mengatakan ikut waktu Mekah. Kita ikut waktu Mekah. Tapi yang rajih punya pendapat adalah kita ikut waktu negara yang berdekatan dengan dia. Okey, negara tu dia kena ikut waktu yang negara yang berdekatan, kan ada waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu buka puasa dia, waktu solat lah. Waktu solat yang 5 waktu dia kan. So dia kena ikut waktu negara yang berdekatan tu. Kita ukur ikut waktu tu. So cara dia macam tu lah. Sebab dia orang tak ada matahari, dia tak ada macam kita bayang-bayang kan, tengok bayang-bayang ke atau macam mana pun. So dia lebih kepada tengok waktu, tengok negara yang berdekatan punya waktu. So yang tu yang terbaik untuk dia ukur. Selalunya puasa dia panjang tak? Puasa dia akan jadi macam contoh ada negara-negara yang puasa dia panjang. Jadi belas-belas jam sebab yang tu dia ikut peredaran matahari. Dia ikut dia ikut waktu yang betul lah. Ada siang panjang kan, ada yang malam pendek. Ada negara yang bila musim panas dia punya puasa dia jadi panjang sampai 16-17 jam. So yang tu dia kena ikut yang timing yang tepat lah. Yang memang kita kata apa, kalau kita ikut kalender di tempatan kita kan, sebab waktu kita memang dah dikira secara falaknya kan. So macam dia orang dia akan mengikut musim, season. Jadi ikut yang negara yang berdekatan. Wallahu alam. Cara dia ikut cara yang berdekatan. Okey, insya-Allah. Mungkin ada yang tengok ni duduk dekat negara yang tak ada siang dan malam kot. Okey, macam mana saya nak kena berlayar ke luar negara waktu bulan Ramadan, Ustaz? Dalam bulan Ramadan, maksudnya bermusafir lah kan. Okey, tapi first kali kena minta surat rentas negara. Surat rentas negeri tak ada, tak boleh. Tapi memang tak gimana. Tapi kalau kita diizinkan. So bila musafir ni antara rukhsah yang Allah bagi kepada mereka yang musafir, mereka ni diharuskan berbuka. Diharuskan berbuka puasa kalau dia tak mampulah. Sebab dia memang dapat keringanan tadi. In kuntum marudha faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun dalam bermusafir, dia boleh berbuka tapi dia kena ganti fa iddatum min ayyamin ukhra, kena ganti baliklah, wajib qada. Tapi kalau dia mampu berpuasa, seeloknya dia berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Swab test batal ke tak? Okey, muzakarah fatwa di mufti-mufti seluruh mufti di Malaysia mengatakan tidak batal kerana swab test ni dia tidak sampai ke rongga dalam. Dia tidak sampai ke rongga dalam, dia hanya di hujung sini je kan. Tak ada orang swab test sampai ke mata, ke otak, tak ada. Dia sampai sini je. Jadi dia tidak membatalkan dan sebab dia tidak sampai ke rongga dalam. Wallahu a'lam. Okey, ni ada lagi satu. Saya niat puasa sebulan Ustaz, tapi datang haid pada tengah-tengah Ramadan. Adakah batal niat puasa sebulan tu? Ni pun nak tahu juga. Macam mana Ustaz? Sebab dia haid, bila haid dia tak boleh puasa, maka dia kena mulakan niat barulah. Niat sebulan ni sebagai backup sebenarnya. Ada pandangan ulama kata kita backup supaya kadang-kadang takut kita terlupa nak niat. Seeloknya kita tambah, kita niat aku berpuasa sebulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. So kita dah ada backup dia kalau in case kalau kita terlupa. Tapi sunnahnya ialah setiap malam kita kena baharukan niat kita. Maksudnya sebelum kita sebelum masuk subuh tu, fajar kan, sahur tu kita dah
kita dah kena ada niat. Nawaitu sama Ramadan tu lah. Kalau bangun sahur, lepas tu dah habis makan, baru sedar dah azan. Puasa hari tu sah ke tak Ustaz? Dia jangan teruskan dah. Sebab kalau tidak dia akan membatalkan puasa kita lah. Jadi sebab tu lah kita kena hati-hati pada waktu imsak tu kita dah stop. Memang kena check dululah, jangan main makan je rasa gelap je, tak boleh. Rasa gelap je makan, rasa gelap je makan kan. Tak boleh. So kita kena kena hati-hatilah pada waktu imsak dan juga waktu berbuka puasa pun sama juga. Sebab ulama-ulama sangat strict lah pasal waktu berbuka dan juga waktu kita bersahur tadi. So kita nak hati-hati adalah kita berhenti pada waktu imsak dan pastikan sebelum waktu orang azan. Kalau lah selepas sahur ataupun selepas subuh tu dia tak mandi junub lagi, lepas tu baru dia mandi junub, sah ke puasa dia? Dia boleh berpuasa ke? Sah, puasa dia sah, dia boleh berpuasa. Sebab yang suci daripada hadas besar bukan syarat sah untuk puasa. Syarat sah untuk puasa adalah kita berniat dan juga kita menahan diri daripada makan daripada terbit fajar sampai ke maghrib. Betul? So bila kita tak bersuci ni daripada hadas besar ni adalah untuk sembahyang, untuk solat. Jadi kalau orang tu dia mungkin malam tu dia tak sempat mandi, so dia bangun, dia sahur. Kalau dia sahur dulu lepas tu baru dia mandi, maka sah puasa dia. Tapi dia kena mandilah sebab dia nak sembahyang, dia nak solat subuh kan. Dia jangan sampai petang pula dia tak mandi. Rasulullah pernah bangun sahur tu dalam keadaan berjunub, dan bila lepas subuh, bila azan subuh baru Rasulullah mandi. Lepas tu barulah Rasulullah solat. Jadi boleh. Badan nenek saya lemah kalau terlalu lapar. Adakah diharuskan berpuasa? Ni cerita nenek lah, cerita orang yang dah berusia. Dia memang kalau macam tu, kalau nak cerita tak larat tu semua nenek dia. Padahal dia. Tapi bagus, soalan ni bagus. Sebab kita nak tahu situasi kan, nenek kita, orang tua-tua yang uzur, maka dia nak tahu juga situasi dia macam mana. Dia ada dua. Satu, kalau nenek dia ni ataupun kita lah, kita bukan mestinya orang tua, tapi kita yang uzur yang sakit yang boleh sembuh. Sakit yang kita bila kita check kat doktor, sakit tu boleh sembuh, takat demam, cirit-birit ataupun sakit-sakit gastrik kan. Yang memang boleh sembuh lah lepas makan ubat. InsyaAllah sakit tu bukan sakit berat. So yang tu kita boleh diharuskan berbuka puasa. Kita boleh buka puasa kan, sebab kita sakit. Dalilnya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di kalangan kamu yang sakit ataupun musafir tadi, maka dia boleh buka, dan fa iddatun min ayyamin ukhra, dia kena ganti, wajib qada. Sebab macam nenek tadi lah, kalau kata dia boleh, sakit dia tu dia boleh sembuh, dia boleh ada kekuatan untuk ganti balik puasa, maka dia wajib qada balik. Tapi kalau sakit yang uzur yang memang doktor dah sahkan sakit ni sakit berat ni, panjang kan, sakit yang susah nak sembuh, memang dia tak mampu nak puasa kan, kira macam kalau puasa tu menyebabkan mudarat dia balik, sebab dia punya ilah dia, maka dekat situ ulama kata dia tak bayar puasa. Dia tak wajib puasa, tetapi dia kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Satu hari satu cupak, maksudnya lebih kurang dalam 600 gram, dia kena bagi makan orang miskin. Lebih kurang dalam berapa, RM4, macam tu lah kot, 600 gram kan. Dia bayar fidyah saja sebab dia tak ada puasa dah. Dia tak ada puasa. Jadi kalau yang macam boleh puasa balik, yang boleh sembuh tu, dia wajib ganti. Jangan tunggu-tunggu bayar. Maksudnya memang dia kena sahkan dengan doktor dulu. Cek dulu sakit dia macam mana kan. Doktor dah diagnose dah, sakit ni memang panjang ni pakcik tak boleh puasa. Kalau puasa pakcik akan mudarat, boleh bawa kepada kematian. Ada yang sakit macam tu kan. So dia tak boleh, dia memang kena ada makanan dalam perut dia memang kena buat macam sakit-sakit yang dialysis yang teruk kan sebagainya. Dapatkan pengesahan doktor dulu. Tapi jangan kau sakit kepala, kau terus kata kau sakit yang tak ada sembuh. Lepas tu kau bayar fidyah. So tak boleh yang tu. Memang kena ganti. Okey? Tapi yang wajib qada ni pula, kalau dia tak qada, dia tak ganti balik sampai ke jumpa Ramadan tahun depan.
maka dia ni wajib qada dan juga dia wajib bayar fidyah. Bayar fidyah. Berapa hari dia tinggal? Katalah 3 hari dia tinggal puasa. Lepas tu berapa tahun dia tak ganti lagi. Maksudnya jumpa berapa kali Ramadan. Kalau 3 hari dia tinggal, kali 3 tahun kan? Kali dengan 1 cupak tu. Faham tak? So dia akan ada tahun gandaan dia. Itu orang-orang yang boleh qada. Macam ni lah macam orang perempuan yang cuti, yang uzur kan. So bila dia tak ganti puasa sampai jumpa Ramadan, so dia kena bayar fidyah dan gandakan tahun. Faham? So macam tu. Tahun, ya. Wallahu a'lam. Jadi Wallahualam. Jadi perempuan ni tak boleh ambil enteng lah benda-benda ni macam ni. Sebab kita lah antara yang insan yang memang rajin kodok puasa kan. Okey, jadi kita ambil nak prihatin hal-hal ni lah. Okey, jadi itulah dia soalan live kita. Terima kasih kepada you all yang dah pun tanya soalan. Kalau ada lagi soalan-soalan lain, mungkin kita boleh bawa ke minggu hadapan. Sebab ada lagi soalan-soalan yang tak berjawab, kita bawa ke minggu hadapan. Okey, Ustaz, terima kasih hari ni sudi bersama sama-sama dengan Lin dan kawan-kawan. Nanti jangan lupa untuk pergi dekat YouTube Syukur Media. Jadi saya ada rakamkan bacaan Quran. Saya ada beberapa surah lah. Jadi saya buat macam ada taranum yang fokus taranum ras saja. Saya punya bacaan lah. Dia ada banyak lagi yang lain, tapi saya punya taranum ras saja. Jadi orang nak belajar cara macam mana bunyi taranum ras tu, sangat-sangat dialalukan. Korang pergi dekat YouTube Syukur Media, subscribe. InsyaAllah. Terima kasih Lin, terima kasih Zayan. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa. Selamat Kita jumpa berpuasa. lagi minggu depan insyaAllah.